Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sambung balik kitab kita ni, kitab Khadir ni. Nabi Khadir alaihi salam ataupun setengah kata mutaoli ni. Tak apalah perbahasan panjang. Itulah ni perbincangan kita ni pendapat Khadir masa hidup. Jadi ada dua pendapat, kata ada hak mati dah, kata hak hidup. Jadi itulah pengarang ni ulama az-zahar ni, tapi yang condong pada tasawuf, lebih kepada kata tak mati lagi lah. Khadir tak apalah kita baca lagi. Jadi banyak hujah-hujah lah. Kita baca dulu pendapat kata Khadir masih hidup lah. Jadi kita kena betul dua pendapat, hujah masing-masing. Lepas tu kita tengok lah mana lebih kuat ya. Itulah tradisi keilmuan. Bukan jangan tanya dalil dah. Memang ada bahan dalil. Bukan sekadar tanya bahan ada dalil dah. Lepas tu Imam Nawawi kata, sungguhnya telah berlaku perbezaan pendapat di kalangan ulama mengenai hidupnya Khadir AS. Kebanyakan ulama berpendapat Khadir ni masih hidup, lagi wujud di persekatan kita. Amanah majoriti lah kalau kira. Kata Imam Nawawi lagi, pendapat ini telah disepakati di kalangan ulama tasawuf, para salihin, ahli-ahli ma'rifah. Jadi hak banyak kuatnya orang ni lah. Ulama-ulama tasawuf dah hak kuat pegang pendapat ni dah. Ada sebahagian ulama hadis, tu pun ulama hadis terpengaruh dengan sufi ikutlah, kira-kira dah. Cerita-cerita daripada mereka bahawa mereka pernah melihatnya ni bukan dalil mana, dalil ni kuat sekali ya. Dalil jumpa dah, bertemu dengannya, mengambil ilmu daripadanya dah, bersoal jawab dengannya, dan cerita-cerita tentang kewujudannya di tempat-tempat yang mulia, kata dah. Dari persekitaran yang baik, terlalu banyak untuk dihitung dan terlalu masyhur. Rujuk Tahzib Asma'ul Lughah lah, dan Syarah Sahih Muslim dah. Imam Nawawi juga kata dalam kitab Majmu'nya, sesungguhnya cerita mengenai hidupnya Khidir ini telah disebut oleh sahabat-sahabat kami. Bukan Imam Nawawi sendiri jumpa dah, tapi itulah ulama-ulama saya kepada Imam Nawawi lah, sahabat-sahabat kami ataupun ulama-ulama dalam mazhab. Istilah biar sebenarnya ulama-ulama dalam mazhab lah. Bukan sahabat besar jumpa sama dah, tapi dalam istilah mazhab ni sahabat-sahabat kami tu ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Dan juga ulama-ulama lainnya, mereka punya dalil untuk menguatkan pendapat mereka kerana mereka telah memilih apa yang terpilih dan menguatkan pendapat yang betul, iaitu sesungguhnya Khadir AS ni masih hidup dan kekal wujud hingga ke hari ini. Inilah juga pandangan kebanyakan ulama. Jadi Syekh Ismail Haqqi berkata, kebanyakan ulama berpendapat bahawa Khadir ni masih hidup dan wujud di persekitaran kita dah. Duduk di mari-marilah. Ada kata Rijal Ghaib ni, ada kata Nabi Khadir dah, ada kata Tok Wali Khadir ni dah. Ialah pendapat disepakati di kalangan ulama sufi. Sepakat siapa dia? Ulama sufi sepakatnya. Lain tak sepakat ada ulama sufi sepakat. Kerana sungguhnya cerita-cerita dari mereka lah bahawa mereka pernah melihat Khadir di tempat-tempat mulia dan bercakap-cakap dengannya adalah terlalu banyak untuk dihitung. Cerita sufi ni banyak dah. Jumpa berlaku dah. Begitu juga cerita Umar Ibn Aziz. Bukan dia cerita, orang lain cerita pasal dia. Orang nampak dia bersama Nabi Khadir dah. Dia tak ayat apa dah. Jadi pendapat-pendapat tu adalah dalam kitab-kitab. Kitab tasawuf lah ada pun dah. Tak ada mana dah. Perkara ini telah dinukilkan oleh seorang ulama usaha tasawuf dalam kitabnya Futuhat Makkiyah. Itu yang Malik lah. Jadi masalah ulama tasawuf ni itu yang memolek kepada Ibn Arabi lah. Muhyiddin Ibn Arabi, Futuhat Makkiyah ni kitab dia lah. Futuhat Makkiyah apa ada bunyi pelik-pelik, berat sekali. Fusul Hikam lah. Fusul Hikam tu memang kufur teguh tak? Memang berat teguh tak? Begitu pun dah ramai juga lah di kalangan tokoh-tokoh sufi ni. Kalang-kalang kufur Ibn Arabi itu cuba takwil lah, dan cuba dia kata mungkin ada orang masuk dah. Orang masukkan benda-benda karut ke dalam kitab Ibn Arabi ni. Masalah tidak boleh dibuktikan. Mana naskah awal hak betul, mana hak salah dah. Beza mana dah. Hak dituduh kitab Ibanah an Usulid Diyanah diselewengkan oleh Wahabi ke apa. Dia ada naskah awal ni, ada 6 naskah
Ada 6, ada banyak lah juga tak. Lepas tu boleh beza sikit-sikit. Ni Yadin. Yadun dah. Ni Yadain gitulah dah jadi. Pertikaian dia tu kita nampak lebih kurang dah. Perbezaan dia. Dan ni kata seleweng pun. Ada kata orang hak dituduh Wahabi tu kata inilah hak kuatnya dah. Ada hujah lain berdasar kitab maqalat Islamiyyin dan sebagainya kita lebih kurang dah. Dan pendapat ulama-ulama termasuknya Ibn Hazm Al-Zahiri pun kritik Abu Hasan Asy'ari dah. Dia kata mujassimah apa pun memang betul serupa dia. Jadi nak kata penyeleweng itu payah. Tapi kitab ada bukti tu dah. Bila-bila nak kata tu pun ada juga naskah lain nampak lain dah. Tapi yang masalah Ibn Arabi kitab dia tidak ada cetakan lain, tidak ada naskah lain dah. Tahqiq makhtutat lain yang untuk menafikan bahawa ada penyeleweng, ada unsur-unsur orang masuk dalam kitab dia lah. Ada. Payah. Nak katakan ada pasal tak ada hal lain. Hak tu je ada dah. Dan anak-anak murid kepada Ibn Arabi ni seolah-olah menyokong apa yang ada yang berlega dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah dan kitab Fusus Hikam. Yang kekufuran yang ada di dalam kitab ni seolah menyokong, seolah betul Tok Guru dia ajar gitu lah. Ni masalah ni. Untuk anak murid besar dia lah. Tak apalah. Jadi dia kata apa ni? Ulama usaha tasawuf ni. Itulah yang berbuh kepada Imam dia kata Muhyiddin Ibn Arabi ni. Abu Tadi Al-Makki pun besar. Kitabnya kutub kitab yang disyarah oleh Imam Ghazali tu ya. Ihya Al-Ulumuddin tu kitab yang Qutul Qulub Qutul Qulub. Itulah Abu Talib Al-Makki dah. Gitu juga dia kata dah. Hakim Tirmizi. Hakim Tirmizi yang ditukar dengan Imam Tirmizi dah. Hakim Tirmizi ni ulama tasawuf, kitab dia tak serupa lah kitab hadis Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ni banyak hadis kuat lah, ada doa yang palsu pasal dua sikit dah. Yang kitab Hakim Tirmizi ni banyak lah hadis pelik-pelik cerita-cerita tu pasal dia kitab tasawuf lah. Gitulah. Dalam kitabnya Nawadir. Nama kitab pun benda-benda yang jaga-jaga dah. Gitulah. Semua dia kata tidak logik jika mereka semua sepakat untuk berdusta. Itulah hujah dia. Dalam menukilkan khabar-khabar jumpa Nabi Khidir ni, banyaklah kitab-kitab tasawuf ni cerita pasal jumpa Nabi Khidir. Oleh sebab tu dia kata sungguhnya wujud Khidir ni sabit dan pasti. Jadi siapa nak tolak kena ada dalil pula dah. Bukan hak kata ada dah hak orang lain kena tolak kena ada dalil. Sedangkan tidak ada nas daripada kitab Al-Quran, Sunnah atau Ijma' yang membuktikan perkara tersebut. Dan juga tidak pernah membuktikan penolakan Nabi Khidir hidup lagi dah. Dan juga tidak pernah ada pemindahan bukti-bukti yang menyatakan bahawa beliau mati di negeri sekian-sekian dan mati sekian-sekian dan pada masa raja sekian-sekian. Tidak ada buktinya. Rujuk Ruhul Bayan fi Tafsirul Quran. Entah sini seolah menyokonglah pendapat ni. Abu Ishaq At-Talabi, seorang ulama tafsir, berkata sungguhnya Nabi Khidir tak akan mati melainkan pada akhir zaman sehingga diangkat ke Al-Quran. Ini pendapat ada sebut dalam bukan pendapat Imam, ada sebut dalam Fathul Bari dan Tahzib Asma'ullah lah. Tapi Ibn Hajar tidak gitu dah. Ibn Hajar ni menyokong Imam Bukhari mengatakan Khidir ni meninggal dah. Tapi hak peringkat awal lagi ulama Ibn Salah dan Ibn Nawawi tu seolah menyokong dah atau dia hidup lagi. Tapi Ibn Hajar ni seolah mengkritik lah kalau kita tengok dalam Fathul Bari. Tak apalah terbaca ni. Ibn Salah berkata dia iaitu Khidir masih hidup mengikut pendapat kebanyakan ulama ramai lah. Dan orang yang ramai pun cenderung kepada pandangan mereka. Rujuk Syarah Sahih Muslim, Tahzib Asma'ullah dan Ruhul Ma'ani lah. Kata Ibn Salah lagi, menjadi suatu keganjilan bila kewujudannya diingkari oleh sebahagian ahli hadis. Itulah. Startnya Imam Bukhari lagi kritik ni. Gitulah. Lepas tu, zahirnya kebanyakan ulama berpendapat bahawa Khidir al-Islam masih hidup. Ibn Katsir dalam Bidayah Nihayah berkata, perselisihan pendapat tentang wujudnya telah berlaku semenjak dari dulu lagi. Maksudnya ada debat lah. Maksudnya khilaf ni khilaf muktabar lah, bukan khilaf benda kecil-kecil, khilaf muktabar dah.
Ada setengah dia kata khilaf. Nur Muhammad tu khilaf dia. Tu tak ada dah kitab Asy'ariyah mana pun tak ada sebut Nur Muhammad tu sebagai kita hadis palsu dah. Jadi benda tu inilah ada usul-usul Ibn Arabi lah kau ni nak. Okey, tak apalah. Jadi tetapi jumhur ulama kata berpendapat bahawa Qadir ni masih hidup sehingga ke hari ini. Tapi ramai majoriti ulama kata hidup lagi dah. Uji Irsyadus Sari di Ad-Durat Al-Naqiyah fi Talab al-Fiqhi ada. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami pula menyebutkan bahawa pendapat yang muktamad ialah Qadir masih hidup. Ibn Hajar Al-Haytami ni orang besar dalam mazhab Syafi'i lah. Rujuk ke kitabnya dalam Fatwa Al-Hadisiyah dia. Kitab Fatwa Al-Hadisiyah ni Ibn Hajar Al-Haytami ni kalau kitab dia Tuhfatul Muhtaj tu Syarah Minhajul Talib itu kira paling muktamad lah dalam mazhab Syafi'i dah. Jadi dia kata gitu dah. Bukan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj tapi dalam kitab dia Fatwa Al-Hadisiyah dah. Imam Qastalani pula kata kebanyakan ulama mengikut pendapat yang telah dikatakan Imam Nawawi berpendapat bahawa Qadir ni masih hidup yang telah disepakati oleh para ulama tasawuf seperti Ibn Adham, Bisrul Al-Hafi, Ma'ruf Al-Kharqi, Siril As-Saqti dan Al-Junaidi lah. Ni ulama-ulama besar tasawuf. Ya ada nota kaki ni panjang nak baca dah. Cumanya ulama-ulama ya zaman dululah. Ibn Adham ni 161 Hijrah wafat dah. Ke awal lagi lah. Peringkat awal lagi lepas tu semua ulama tasawuf yang besar ni nak ia jalur tasawuf. Tapi kena faham lah. Mereka ni walaupun jalur tasawuf tidak diterima dalam jalur hadis. Walaupun hebat setamana tidak dikatakan mereka ni jalur emas hadis kau tak ada dah. Mereka tidak dikira perawi hadis yang thiqah lah. Gimana dah. Ada lebih situ ada kurang situ dah. Dan selagi kata pendapat Umar Abdul Aziz wallahu a'lam dah. Jadi kalau kita kira lah Umar Abdul Aziz ni dia bukan cerita orang ada cerita pasal dia. Wallahu a'lam. Begitu juga katanya pendapat Hasan Basri. Wallahu a'lam. Hasan Basri ni kata gitu juga. Dia katakan dah. Lepas ni ada bicara adakah Khadir bertemu dengan manusia dan selain mereka ini masih ramai lagi ulama lain berpendapat sedemikian gitu. Imam Yafi'i berkata apa yang aku telah sebut bahawa Qadir ini masih hidup merupakan pendapat yang juga telah diputuskan kebenarannya oleh para wali Allah. Itu poin utama dia Datuk Wali lah kasyah-kasyah dia. Dan dah telah dikuatkan kesahihannya oleh ulama fiqh, ulama usuluddin dan kebanyakan ulama hadis kata dia. Dan pendapat ini juga telah tersebar di kalangan orang ramai. Kalau hujahnya sebenarnya bukan Al-Quran hadis benar juga. Al-Quran hadis tak adalah lah. Lah mana pun akan pergi pada pendapat ulama wali Allah lah kasyah-kasyah ni. Di antara ulama yang menyebut tentang kewujudannya dan yang seumpamanya ialah Syekhul Imam Abu Amri bin Salah. Ibn Salah ada. Yang juga diriwayatkan oleh Syekh Imam Muhyiddin An-Nawawi rahmatullah alaih dan dia telah memperakuinya dah. Perkata Imam Yafi'i ni kerja lagi dah. Sesungguhnya aku telah sebutkan dalam kitab yang lain daripada ini bahawa satu kumpulan ulama-ulama besar telah bertemu dengan Khadir. Bahkan banyak lagi orang lain yang telah bertemu dengannya yang tidak terhingga bilangannya. Sentiasa ada as-siddiqin pada setiap zaman menceritakan bahawa mereka telah bertemu dengan Khadir. Perkara seperti ini menjadi suatu berita yang sangat masyhur di kalangan ulama sehingga cerita-cerita daripada mereka telah dimuatkan dalam kitab-kitab yang masyhur. Yang diriwayatkan pula oleh golongan ulama yang diyakini kebenarannya. Lihat kitab Nasrul Mahasin Al-Ghaliyah fil Fadli Al-Masyayikh Sufiyah Ashabul Maqamat Al-Aliyah Al-Mulaqab Kifayatul Mu'taqad wa Nikayat Muntaqad bagi Imam Yafi'i. Jadi ulama tasawuf lah cerita ni nak. Amr bin Dinar berkata, sesungguhnya Khadir dan Ilyas akan sentiasa hidup. Nabi Ilyas hidup. Selama mana adanya Al-Quran kata nak. Maka jika Al-Quran telah diangkat maka mereka pasti akan mati. Cerita tasawuf. Main mana hujah gitu nak? Tahu mana nak? Ad-Durat An-Naqiyah fi Matalib al-Fiqhiyah. Al-Yafi'i berkata aku dengar seorang ulama besar Al-Arif Billah. Al-Arif Billah SWT itu Najmuddin Al-Asfahani ketika dia berada di belakang makam Nabi Ibrahim kekasih Allah. Rahmat dan salam Allah ke atas Nabi kita dan Nabi Ibrahim. Dia menceritakan bahawa Khadir AS meminta daripada Allah Ta'ala agar mengambil nyawanya ketika diangkat ke Al-Quran. Ini cerita-cerita. Tak ada cerita lain. Al-Arif Billah ni
Najimuddin Asfahani ni, siapa dia? Tok guru tasawuf juga. Gitulah cerita dia. Itulah hujung kalau kita kira dah. Tak apalah kita baca dulu dah. Sebab-sebab berterusan hidup Nabi Khidir. Lepas tu dok bincang ni kata ramai kata jumpa Nabi Khidir ni apa hidup lama pedah gapo dak. Nabi pun masa perang Uhud, perang Badar sampai kena mati ke dia tak ada pergi jumpa dak. Dah. Jadi apa kata sebab ni carilah fikir punya fikir setengah-setengah ulama fikirlah. Sungguhnya ulama yang berpendapat bahawa Khidir masih hidup sehingga sekarang telah berpandu ke alasannya pada andainya dua sebab. Pertama, ada ulama yang mengatakan kerana sungguhnya Khidir telah mengambil tanggungjawab mengembumikan Nabi Adam AS. Kebumi Nabi Adam. Selepas keluar Nabi Nuh. Lepas keluar Nabi Nuh, mati Nabi Adam. Dia ke Nabi Nuh zaman Nabi Adam. Pasal ramah ada Nabi Nuh kau kaum dia. Jadi tak apalah ni cerita-cerita ke tak. Dan pengikutnya untuk menyelamatkan diri daripada taufan. Jadi justru itu dia telah termasuk dalam doa bapaknya Nabi Adam yang telah berdoa kepada Allah Taala agar dipanjangkan umurnya. Orang yang mengambil tugas menggemburikannya. Cerita ni tak. Dari hadis tak cerita tak. Siapa dia riwayat ke apa pendapatnya. Tak apalah dia kata kita dengar dulu lah. Yang kedua ada ulama yang menyatakan kerana Khidir ni telah meminum air daripada mata air hidup. Ni pun cerita tu lah. Cerita apa Ustaz Mahzad ada cerita lah. Hadis tu ialah hadis palsu lah. Kita kata dah. Riwayat palsu lah. Tak apalah dulu lah. Dia telah minum air mata hidup, mata air hidup. Lalu dia pun kekal hidup dan umurnya menjadi panjang. Rujuk Al-Bidayah wa Nihayah karangan Ibn Katsir Fathul Bari. Berkenaan dengan adanya alasan pertama tadi itu Khidir berterus hidup kerana doa Nabi Adam supaya dipanjangkan umurnya, maka sungguhnya alasan ini telah diriwayatkan oleh Ibn Ishaq. Beliau telah menyebutkan bahawa Nabi Adam AS apabila telah sampai saat wafatnya, dia telah memberitahu ke semua anak-anaknya bahawa taufan akan berlaku. Baginda telah berpesan kepada mereka apabila taufan berlaku, maka bawakanlah jasadnya itu menaiki kapal bersama-sama mereka. Dan kemudian kebumikanlah jasadnya pada suatu tempat yang telah ditentukan olehnya kepada mereka. Dia kata gitu dah. Oleh itu apabila berlakunya taufan, mereka telah membawa bersama-sama mereka jasad Nabi Adam itu. Lalu mereka turun daripada kapal. Nabi Nuh AS telah memerintah ke anak-anak Nabi Adam supaya membawa mayat bapaknya dan menghubungikannya pada satu tempat yang telah diwasiatkan olehnya. Betul kan Nuh anak Nabi Adam tak? Satu perbahasa pula dah. Tak apa dah cerita gitu dah. Lalu mereka pun berkata, sungguhnya kedudukan dan keadaan muka bumi pada hari ini tidak ada yang menyenangkan, bahkan kesemuanya menggerunkan. Mendengar ngerungutan daripada anak-anak Nabi Adam ini, maka Nabi Nuh telah memberi perangsang dan galakan pada mereka supaya melaksanakan wasiat Nabi Adam. Dengan berkata, sungguhnya bapakmu Nabi Adam AS telah berdoa agar dipanjangkan umur sesiapa yang mengembumikan jenazahnya ini. Dah. Riwayat tu Ibn Ishaq ni gitulah, ada perbahasan dah. Setengah ramah lah ulama pertahankan dia dah. Tapi cara pertahan tu kita tak setuju boleh bawa lah riwayatnya pelik-pelik. Salah satu ni riwayat peliknya. Ibn Ishaq yang tidak ada orang lain cerita dah. Dan riwayat Ibn Ishaq siapa kan Nabi ni tidur di rumah Ummah Hani dah. Sepupu Nabi lah. Adik-beradik Ali, kakak pada Ali tu dah. Lepas tu Ummah Hani ada tok lelaki dia musuh Islam, musuh kuat Nabi dah. Tiba-tiba tidur di rumah Ummah Hani. Lepas tu itulah bocor ke atas dah atap rumah Ummah Hani ni. Tu lah belum dibuka lah, melekat buka. Nabi pun naik, nak bangun naik dah, nak pergi langit lah dah. Lepas tu Ummah Hani tarik pakaian Nabi tu, nampak perut berlipat cerita riwayat Ibn Ishaq lah. Banyak lagi riwayat pelik-pelik dia dah. Jangan kita kata orang yang tolak Ibn Ishaq pun jangan kata berat. Tapi ada lah riwayat comel dia hak tu setengah ulama terima. Tapi riwayat pelik hak tak jumpa orang lain, ada dengan riwayat dia saja hak pelik-pelik gini dah. Termasuklah riwayat ni yang penuh. Dikatakan nama ada pelik lah, kita jenis cerita macam cerita penipu larut lah. Banyaklah riwayat-riwayat hak tu setengah-setengah ulama dia tolak dah. Kita kata nak pertahankan Ibn Ishaq, tahan lah. Tapi cerita pun habis lah. Apa setengah ulama tu kritik benar dah.
Imam jangan duk bawa cerita tak betul dah. Setengah tu kata Imam Malik ni dengki dengan Ibn Ishaq. Dengki gapo tu. Imam Malik bukan apa lah bodoh cerita dah. Ada sebab lah tu dah. Ada pula dia dia isah dah, dia tarik balik. Dia kata kazab kepada Ibn Ishaq. Dah. Sahih tak sahih pula tu dah. Tak apa lah nak terima Ibn Ishaq terima. Tak. Itu ijtihad dah. Dia tengok hujah mana kuat, mana cari kau ni, mana cari tu biasa. Tapi kena bawa habis, jangan bawa sekerat dah. Baru kita bersangka baik kepada orang yang menolak. Ni tuduh orang yang menolak Ibn Ishaq ni sebagai jahil Turki. Ingat main-main dah. Dia ada perbahasan yang dalam, bukan sekadar dekat gitu je dah. Dia ada dakik lagi perbahasannya. Tak apalah cerita situ tentang ni cerita pula tentang Nabi Adam dengan Nuh lah. Dia kata siapa yang kebumikan jenazah Nabi Adam ni hidup lama. Soalnya Nuh tu anak Nabi Adam ada lagi dah. Nabi Adam ada lagi. Sedangkan dalam Quran tak ada cerita Nabi Adam yang berdakwah masa Nabi Nuh. Nabi Nuh saja cerita dah. Buat apa Nabi Adam masa tu dah. Walaupun Nabi Nuh telah mengingatkan dan memberikan galakan kepada mereka, tapi oleh kerana mereka merasa takut untuk pergi ke tempat yang diwasiatkan, maka jasad Nabi Adam AS berterusan berada bersama-sama mereka sehinggalah urusan pengembunian itu telah diuruskan oleh Nabi Khadir AS. Sekali Nabi Khadir urus kata dah. Lantas ni kira Nabi Nuh ni nakut angin juga dah. Ni kata cerita dah. Lantas Allah SWT pun melaksanakan janjinya itu, lalu Khadir berterusan hidup sehinggalah ke suatu tempoh yang dikendaki olehnya. Rujuk Al-Bidayah wa Nihayah karangan Ibn Katsir Ruhul Ma'ani. Ibn Katsir ni dia cerita habislah semua riwayat sirah ni. Jadi dia Bidayah wa Nihayah tu tak besar dah. Riwayat habis cerita riwayat. Lepas tu ada hadis setengah tu kritik, ada setengah tu pakai biar gitu dah. Kata Imam Al-Alusi dah, inilah sebabnya mengapa dipanjangkan umur Khadir dah. Dan kalau sebab ini tidak dapat dipastikan kebenaran yang riwayatnya, maka sebab lainnya yang masyhur ialah umurnya menjadi panjang kerana terminum mata air hidup. So lagi riwayat dah. Dah. Alusi ni okey. Dah lagi dah. Tentang apa? Israel dia ada tapi gitulah ada juga dah. Ruhul kitab dia Ruhul Ma'ani kitab dia lah dah. Tafsir dia. Tak apalah. Namun begitu riwayat hadis yang menyatakan bahawa Khadir telah mengebumikan mayat Nabi Adam selepas taufan lalu dipanjangkan umurnya dengan sebab doa daripada Nabi Adam adalah merupakan riwayat yang jauh dari kebenaran. Lihat Ibn Al-Bidayah wa Nihayah kerana Ibn Katsir dan Ruhul Ma'ani. Tapi kritik lah. Ibn Katsir pun kritik, Al-Alusi pun kritik juga lah. Dia kritik juga ada dalam ayat yang panjang kritik. Pasal pelik lah. Yalah kau Nabi ada masalah hidup masa Nabi Nuh, tak ada cerita pun Nabi ada dakwah. Jadi benda tu seolah ada benda-benda yang dikritik cerita-cerita tu oleh ulama-ulama dah. Berkenaan dengan andaian alasan kedua ini, itu merujuk kepada sebab kerana dia terminum sedikit mata air hidup. Inilah cerita gagas mata air tu dah isu dah. Minum air kehidupan dah. Maka terdapat dalam tafsir Nasafi sebuah hadis yang berbunyi, sesungguhnya Rasulullah SAW telah menceritakan tentang sebab musafirnya Zulkarnain. Tafsir Nasafi ada sebut dah. Sebut tu hadis lah dah. Zulkarnain ni Nabi cerita pasal Zulkarnain dengan sabdanya, pada mulanya Zulkarnain telah terbaca dalam beberapa kitab kenyataan bahawa salah seorang daripada anak-anak Sam bin Nuh akan meminum air mata air hidupnya. Sam bin Nuh. Antara itu dia pun dipanjangkan umur dan berterus hidup. Dengan sebab itu maka Zulkarnain pun bermusafir kerana mencari mata air hidup itu dah. Sedap bunyi cerita dah. Cerita penipu lara sedap bunyi nak. Dia cerita dia nak cari mata air kehidupan dah. Nak suruh hidup lama tak mati ni. Dia ada cerita-cerita kungfu kita Cina pun ada buat dah. Nak cari mata air hidup ni supaya lama tak mati dah. Tak apalah. Berkebetulan Khadir ketika itu adalah menteri. Dan anak saudaranya ke apa? Menteri juga ada dah. Suatu ketika Khadir terlebih dahulu menemui mata air itu dan berpeluang meminumnya. Lalu dia pun minum air mata air hidup itu sebelum sempat Zulkarnain berpeluang meminumnya. Tidak dah. Zaman Zulkarnain. Sebelum Zulkarnain. Tidak. Tafsir Nasafi jilid 3 muskat 144. Kata Imam Lasi, aku tidak menemui sanak riwayat hadis ni. Masalah riwayat ni sanak pun tak ada dah. Al-Maqdisi berkata dalam kitab Abu Huzaifah terdapat suatu riwayat daripada Al-Hasan
yang berbunyi, sesungguhnya Zulkarnain telah terbaca dalam beberapa buah kitab bahawa salah seorang dari lelaki daripada anak Sam bin Nuh akan meminum air daripada mata air laut yang datang daripada syurga. Justru itu dia akan dipanjangkan umur sehingga ke hari kiamat. Riwayat. Gitu juga dah. Dengan sebab itu maka keluarlah Zulkarnain bermusafir untuk mencari mata air hidup tu dah. Lalu Khadir terlebih dahulu telah meminum air tersebut dan berwuduk dengannya. Kemudian dia pun memberitahu kepada Zulkarnain apa yang telah dilakukannya. Lantas Zulkarnain pun berkata, aku yang mencarinya tapi kamu yang meminumnya. Ada soalan masa tu jumpa dah Zulkarnain dengan Nabi Khadir. Kata Maqdisi, itulah punca yang menyebabkan Zulkarnain mengembara menjelajah ke seluruh pelosok bumi. Dia kata gitulah. Cerita ni cerita lah dah. Dalam Quran tak ada sebut pun Zulkarnain ni menjajah dunia ni. Nak cari mata air kehidupan dah. Rujuk Al-Khabar wa Ta'liq min Al-Maqdisi fi kitab Al-Bad'u wa Tarikh jilid 3 muka 40. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani telah meriwayatkan suatu hadis yang dikeluarkan oleh Khaisamah bin Sulaiman daripada jalinan sanad Ja'far As-Sadiq. Ni jalur Ja'far As-Sadiq lah. Ja'far As-Sadiq ni ialah alim lah, cucu Nabi, anak cucu Nabi dah. Cuma ni banyak juga perawi-perawi dia melalui jalur Syiah. Wallahu a'lam lah daripada hak ni dah. Melalui jalinan sanad Ja'far As-Sadiq daripada ayahnya katanya, sesungguhnya Zulkarnain mempunyai seorang kawan dari kalangan para malaikat. Zulkarnain telah meminta daripadanya agar menunjukkan sesuatu yang boleh memanjangkan umurnya. Lalu malaikat itu telah menunjukkan kepadanya mata air hidup yang terletak di suatu kawasan yang gelap. Maka Zulkarnain pun berjalan menuju ke arah kedudukan mata air tersebut dengan Khadir berjalan di hadapannya. Khadir duduk depan lagi dah. Lantaran itu Khadir yang terlebih dahulu sampai ke tempat itu dan berjaya meminumnya, bukannya Zulkarnain, kerana selepas itu dia langsung tidak menemui tempat itu dah. Dia kata gitulah. Rujuk Fathul Bari Al-Isabah, selain lihat juga riwayat Ibnu Asakir daripada sanad Waqi' daripada ayahnya daripada Mu'tamar bin Sulaiman dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Gitulah dah. At-Tabari pula telah mengemukakan suatu pendapat daripada ahli kitab. Start ni Israiliyat lah. At-Tabari pula telah mengemukakan suatu pendapat daripada ahli kitab yang mengatakan bahawa Khadir ni ketika dia berada di hadapan Zulkarnain, di dalam perjalanan tersebut telah sampai bersama-sama Zulkarnain ke sungai hidup. Lantas dia pun meminum air tersebut, sedangkan Zulkarnain dan para pengiringnya yang lain tidaklah mengetahuinya. Justru itulah dia dipanjangkan umur dan berterusan hidup sehingga sekarang. Kalau kita tengok cerita ni, bukan zaman Nabi Nuh tak. Zaman Zulkarnain pula dah. Tadi kata zaman Nabi Nuh dah. Zaman Zulkarnain pula dah. Dia nak Zulkarnain ni dah. Lepas Nabi Musa apa cerita, dia menang ke cerita Zulkarnain ni lah. Kita kira dah. Rujuk Tarikh Al-Umam Al-Muluk bagi Ibn Jarir At-Tabari jilid 1 muka 188. Tabari ni ada kitab besar lah, Tarikh Al-Umam Al-Muluk, yang mana dia cerita habis lah sanad kuat. Perawi Syiah banyak menang lah tak dalam kitab dia lah. Jadi dia cerita belaka, setengah dia kata dia pun pejam mata tulis ni. Berat benar, tapi dia kerana tanggungjawab ilmiah mengumpulkan segala cerita tu, tapi dengan sanad lah. Lepas tu tanggungjawab kemudian lah nak tapis mula dah. Akhir sekali dapatlah disimpulkan sesungguhnya tidak ada satu pun hadis yang sahih yang menceritakan tentang perjalanan Khadir kepada mata air hidup ataupun tentang peristiwa Khadir meminum air tersebut yang boleh jadikan hujah. Kalau dia tak ada hujah, tak boleh sanad pun tahu mana hak ni pula. Ja'far Sadiq. Betul. Ja'far Sadiq ni orang bakul orang besar dia. Abu Hanifah belajar dia dah. Cuma Allah ni masalahnya banyak cerita dia ni diceritakan oleh golongan Syiah. Cerita tambah-tambah banyak lah. Oleh sebab itu, orang pengkaji-pengkaji dia kata Sufi ke gapo ni termasuk cerita Khadir ni banyaknya ada unsur-unsur Syiah yang telah menusuk jarum cerita pasal Khadir ni tak mati kerana untuk membeda imam 12, imam yang ke-12 itu iaitu Imam Mahdi Muntazar dia dah, Hasan Askari tu yang masuk berada dalam gua dia tu dah. Hidup lagi tu dah. Dia nak bawa cerita tu, orang tak percaya bawa cerita Nabi Khadir dah. Wallahu alam lah. Ada setengah pengkaji yang kata gitulah.
Dah unsur-unsur Syiah ni banyak dalam tasawuf dia, sufi dia. Gitulah, wallahu a'lam lah. Jadi apa-apa ulama dah biarlah kita dengar saja dah. Jadi katanya tak boleh jadi hujah. Aku sendiri, jadi Muhammad Khair Ramadan Yusuf pengarang kitab ni. Dia ni kalau kira ulama Azhar dan yalah pengaruh sufi pun kuat juga dia dah. Juga tidak pernah menemuinya walaupun satu hadis yang sahih berkenaan dengan cerita tersebut setelah puas mencarinya dia. Habis cari dah. Dia bukan cari pembodoh begitu, dia ulama dah. Kitab besar-besar dia boleh cari dah. Cari pencari tak jumpa dah. Sungguhnya semua cerita itu telah dipetik daripada cerita-cerita Israiliyat dan cerita-cerita dongeng. Ibu Ilan dulu dah. Jadi cerita pasal air hidup ke, cerita pasal Khadir ni tanah Nabi Adam masa Nabi Nuh banjir besar ke, karut belaka dah cerita dongeng dah. Tapi sedaplah orang pun suka mana cerita karut gini tak. Oleh sebab itu kita ni kalau hak suruh-suruh hak boleh cerita pelik-pelik, cerita lucu, cerita hak karut-karut ni tak. Oh, berasa hebat lah. Ramai lah orang dengar tak. Dah. Gitulah cerita pelik-pelik ni. Tak apalah. Sungguhnya hadis-hadis yang pasti selainnya ialah hadis yang menceritakan mengenai dihidupkan ikan yang telah mati. Di dalam kisah Nabi Musa dan Khadir AS ketika terkena air mata air hidup. Ni ada dah. Air mata air hidup kau jatuh dari laut dah. Jatuh tu. Lepas hidup semula ikan tu. Adakah itu air mata air hidup atau tu, itu mukjizat tanda dah. Nabi Khadir dah. Dan sebenarnya kes cerita ni jugalah orang kait Nabi Khadir ni hidup sepanjang masa tu dah. Tak mati-mati tu kes. Seolah-olah kes tanda Nabi Khadir tu hidup tepas bila sebabnya ikan hak mati tu. Ikan hak goreng ke apa dalam bekal Nabi Yusha' ini bersama pembantu Nabi Musa ni. Topak jatuh ni masuk dari sungai hidup semula tu. Sebagai tanda nak jumpa Nabi Khadir lah. Nabi Musa nak jumpa Nabi Khadir lah. Dia kiyah kepada orang ni dia kata Nabi Khadir hidup ni. Ikan pun hidup. Nabi Khadir lagi lah. Dia puncak hidup pada dia kata dah. Jadi asbab hidup pada Allah. Dah Nabi cerita orang dah. Tak pandai sekat tu pula. Ada lagi cerita tambahan pula. Siapakah lelaki yang dibunuh Dajjal kemudian dihidupkan semula ni. Pada akhir kitab Sahih Muslim ketika perbincangan mengenai hadis yang berkaitan dengan Dajjal telah dikemukakan satu hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Yang berbunyinya, sungguhnya Rasulullah SAW suatu hari telah mencerita kepada kami suatu hadis yang panjang tentang Dajjal. Apa yang diceritakan pada kami ialah Dajjal ni suatu ketika telah datang untuk memasuki Madinah. Sedangkan tempat itu telah diharamkan ke atasnya daripada memasukinya dah. Jadi Dajjal telah masuk Mekah dan Madinah ya. Dia pun berjalan sehinggalah sampai ke pertengahan satu tempat bernama As-Sibah yang bersempadan dengan Madinah dah. Jadi tempat tu tepat sepadan dengan Madinah, tak boleh masuk bega Madinah. Tiba-tiba pada hari itu telah datang kepadanya seorang lelaki yang merupakan sebaik-baik manusia ataupun dia adalah antara manusia yang paling baik. Lelaki itu telah berkata kepada Dajjal, aku bersaksi bahawa kamu adalah Dajjal. Itulah diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada kami. Dah. Itu kata, tu Dajjal dah. Dia kenal Dajjal. Hak mana Nabi cerita ke kami ni, lah. Dajjal berkata pada manusia yang ada di situ dah. Apa pandangan kamu jika aku bunuh lelaki ini dan kemudian aku hidupkannya kembali? Adakah kamu meragui kata-kataku ini? Mereka menjawab, tidak. Maka Dajjal pun membunuhnya dan kemudian menghidupkannya kembali. Laki-laki itu lalu berkata kepada Dajjal setelah dia dihidupkan, demi Allah sekarang aku bukannya lagi seorang yang boleh menjadi hujah untuk kamu sekali-kali. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, mendengar kata-kata lelaki itu, Dajjal ingin membunuhnya sekali lagi, tapi kali ini dia tidak mampu lagi membunuhnya. Abu Ishaq berkata ada ulama hadis yang mengatakan sesungguhnya lelaki ini ialah Khadir AS. Inilah ada sambungnya dah. Bukan hadis dia, kita ingat dia ada setengah tu. Walau kita hadis ada benda tu yang bukan hadis. Kata-kata ni Abu Ishaq kata dia. Ada ulama hadis. Abu Ishaq kata ada ulama hadis yang mengatakan lelaki itu ialah Khadir AS. Tengok syarah Sahih Muslim lah. Gitulah. Begitu juga kisah tentang Nabi tentang Abu Lahab diringankan azab pada hari Isnin ni boleh minum daripada ibu jari dia. Dan itu hadis itu diceritakan mimpi daripada kalangan seorang ahli keluarga Nabi dia. Ada kata Abbas
Pak Daud dia ada kata macam-macam lah dah. Tapi dia tahu maju. Sebenarnya maju hal lah. Siapa dia tu dah. Bukan dia dengan Nabi kata cerita dalam dia pernah jumpa mimpi dia. Mimpinya setiap hari Isnin dia jumpa dengan Abu Lahab ni. Dia kata dia setiap hari Isnin dia boleh minum daripada jari dia tu. Kerana dia pernah membebaskan Suwaibah ni. Suwaibah hamba dia kerana gembira kelahiran Nabi ni. Tapi hakikatnya Suwaibah ni dia bebas ke sebelum dekat ni hijrah lalu dah. Lepas hijrah dah. Okey, masa kelahiran Nabi dia bebaskan Suwaibah ni. Lepas hijrah dah. Lepas hijrah ke Nabi hijrah ke Madinah baru lepas Suwaibah. Sebelum ni dia hamba je lagi dah. Itu mengikut sejarah yang kuat lah. Macam mana dia kata gembira membebaskan hamba. Okey, membebaskan Suwaibah ni, merdekakan Suwaibah kerana kegembiraan pada Nabi. Tak betul dah. Sedangkan dia yang kuat dengan Nabi sampai Nabi berhijrah. Lepas hijrah tu baru dia bebaskan hamba, bebaskan Suwaibah. Jadi benda tu kita kata pelik lah. Dah. Jadi Abu Talib azabnya sahih, hadis riwayat sahih. Azab yang paling ringan, tapak kaki saja gelegak kepala otak dah. Itu hadis yang sahih dah. Abu Talib tak cerita pula jeringan ke azab bila-bila. Abu Lahab tak jaga Nabi, nak bunuh Nabi dah. Yang paling benci pak darah Nabi pun dia lah paling benci ke Nabi, paling khianat ke Nabi dah. Tiba-tiba dia ni macam ada azab ringan. Abu Talib pun tak ada sebut setiap hari Isnin dia lepas dah. Abu Talib ada riwayat. Tiba-tiba cerita Abu Lahab kepala pengak khianat ke Nabi ni pula ada cerita mimpi pula buat hujah nah. Atau kita kena faham lah, kena pertikaikan, kena mikir lah. Yang penting ni kena guna otak lah, guna akal fikir dia. Dengan panduan ulama lah, bukan kita otak kita sendiri dia. Kita belajar belaka, kita berfikir. Mana ulama yang kuat, bukan semua ulama kita terima dah. Taksub ulama tertentu kita dengar belaka dah. Kita apalah hatu dia kata. Orang lain kata ada ulama hadis mengatakan laki ini khadir, bukan hadis dah, ada ulama hadis nak gitu dia kata. Ibn Nawawi berkata Abu Ishaq ini ialah Ibrahim bin Sufyan, perawi kitab daripada Imam Muslim lah. Begitu jugalah yang telah dikatakan oleh Muammar dalam kitabnya Jami' mengiringi akhir hadis ini sebagaimana telah dijelaskan oleh Ibn Sufyan. Terangan ini dengan jelas menunjukkan tentang hidupnya Khadir AS dan pendapat ini adalah sahih. Kata gitulah. Syarah Sahih Muslim lihat kata-kata Abu Ishaq dan Muammar dalam kitab Tahzib Al-Asma' wal Lughah, Fathul Bari jilid ke-6 dan Isabah jilid ke-2. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Daraqutni yang memperkatakan tentang hidupnya Khadir, iaitu lalu dipanjangkan bagi Khadir tempoh ajalnya sehinggalah ke saat dia sempat menemui Dajjal dan mendustakan Dajjal lah. Ada riwayat daripada Daraqutni tapi tak kuat lah gitulah dah. Dhaif lah. Ibn Katsir juga telah ada mengemukakan satu hadis tentang Dajjal dalam kitab tarikhnya ni. Bidayah wa Nihayah dia dah, kitab dia. Sejarah dia lah. Sebagaimana telah disebutkan oleh Muammar dalam musnadnya. Kata Ibn Katsir berkata Muammar, telah sampai berita kepadaku bahawa lelaki itu ialah Khadir, iaitu yang telah dibunuh oleh Dajjal. Dan kemudian dihidupkannya semula. Mati dah kira-kira dah, hidup semula. Kata tak mati sampai Quran dia angkat dah. Tak apalah. Kata Ibn Katsir lagi, hadis ni telah dikeluarkan sanadnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada hadis riwayat Az-Zuhri. Muammar katalah, Muammar katalah. Telah sampai berita gitulah. Muammar kata gitulah. Tetapi berkenaan dengan hadis ni Ibn Katsir juga kemudiannya telah mengulas dengan katanya. Jadi dia ulah. Dia tidak dia dalam bab ni, dalam hadis ni. Kata-kata Muammar dan perawi lainnya yang berbunyi sampai kepada kuda. Ni panggil tamrid ya. Tidak boleh dijadikan hujah bahawa lelaki yang dibunuh adalah Dajjal dalam hadis tersebut ialah Khadir, kerana dia didebati juga dalam setengah lafaz hadis. Ungkapan yang berbunyi, maka Dajjal telah datang dengan membawa seorang pemuda yang masih beliawan, lalu dia pun membunuhnya. Hadis lain pula kata budak muda dah. Jadi ni bukan budak muda dah. Jumpa Nabi Musa tua dah. Jumpa Nabi Musa tu dia bukan budak muda dah. Dia kira orang tua dah, syekh dah, syekh. Tiba
Dajjal ni cerita beliau bawa Dajjal bawa dia. Gitulah dah. Masalah cerita orang Dajjal pun macam-macam. Ada setengah tu kata muka dia gini, janggut lebat, ada kata tak ada janggut mana, ada kata kepala botol, ada setengah kata hitam gelap pun, dan Nabi Khadir ni dah macam-macam cerita dah. Manusia betul dah. Saya kat berubah macam wajah Nabi Khadir dah. Sementara kata-kata yang keluar daripada mulut lelaki yang telah dibunuh oleh Dajjal tersebut yang berbunyi allazi haddatsana Rasulullah, artinya apa yang telah diceritakan kepada kami oleh Rasulullah ni, iaitu ungkapan seperti ini walaupun disandar kepada Rasulullah SAW, tetapi ianya bukan bermaksud berlaku musyafahah, iaitu penerimaan hadis secara mulut ke mulut di antara lelaki yang dibunuh oleh Dajjal dengan Rasulullah. Ketika menerima hadis ni, bahkan lafaz haddatsana juga boleh digunakan terhadap mana-mana hadis yang sampai kepada ke darjah mutawatir. Al-Budawiyah manahiyah. Jadi ni cerita keadaan hadis lah. Hadis tu sangat terkenal, hadis tu sahih. Cerita pasal Dajjal ni mutawatir maknawi lah. Kalau bukan lafzi pun mutawatir maknawi, banyak sangat hadis cerita pasal kedatangan Dajjal ni. Jadi kita kena terimalah. Jadi wajib terimalah dah. Boleh rosak jugalah kita akan kira tak. Tapi ada lah ulama yang pertikaikan tu. Tak apalah, yang pentingnya itulah lebih kurang cerita tu. Pendapat yang mengatakan Nabi Khadir ni, ada kata Nabi, ada kata Tok Wali dia. Ada setengah tu yang angkat Tok Wali ni lebih daripada Nabi Khadir lah. Habis lagi Tok Wali ni kalah Nabi Musa dia. Nabi Musa tu Nabi, Khadir ni Tok Wali dah. Habis Tok Wali lagi pada Nabi dah. Ilmu laduni dia, ilmu daripada Tuhan terus direct ni lebih bisa pada Tok Wali berbanding Nabi setengah-setengah. Tasawuf, ulama tasawuf kata gitulah. Nak babah tu dah. Kita kata dah telajak dah. Tapi tak apalah. Ada setengah banyak kayaknya kata Nabi lah. Dah. Tapi apapun tu pendapat ulama-ulama yang mengatakan Nabi Khadir hidup. Lepas ni lah kita bincang siri lepas ni tentang Nabi Khadir ni wafat pula dah. Pendapat wafat. Tapi sini ada jawapan dah. Hujah jawab balik dah. Tak apalah. Kita dengar belakang dah. Orang kata gapo dah. Komentar hujah-hujah. Lepas tu saya komen sendiri lah. Saya komen sendiri dah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika. Subhanakallah wa hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.